Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah bil qabul wa tamam kull sura ma'mul. Wa ila hadratir Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا مولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم ارزقنا الصدق في القول والإخلاص في العمل. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ارزقنا فهم النبيين حفظ المرسلين إلهام الملائكة المقربين بجاه سيد الأولين والآخرين آمين 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 يا رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terutama marilah kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah kerana limpah taufik inayahnya Allah Ta'ala berikan kita kesempatan untuk solat subuh secara berjemaah. Dan seterusnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala masih lagi menggunakan kepada kita taufik dan inayahnya untuk kita menyelesaikan telah beberapa hari bulan Ramadan yang kita telah selesai daripada fasa yang pertama, daripada 10 yang pertama daripada bulan Ramadan. Alhamdulillah. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala masih lagi sampaikan kita dalam bulan Ramadan tahun ini dan masih lagi mengekalkan kita dalam Ramadan ini, dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita sehingga ke akhir Ramadan ini insya-Allah. Dan tuan-tuan, seperti mana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya kita ni sedang berada di dalam satu bulan yang penuh dengan keberkatan. Jadi selalu kita sebut tentang mencari berkat dalam kehidupan. Tapi berkat tu apa dia? Ini satu benda yang orang lupa nak tanya. Berkat kan, kita kata oh kita nak berkat dalam hidup, kita nak berkat dalam rezeki, kita nak berkat dalam umur. Tapi berkat tu apa? Maka kata para ulama radhiyallahu taala anhum, mereka mengatakan bahawasanya barakah itu ialah ziyadatul khair. Ziyadatul khair. Ziyadatul khair maksudnya apa? Maksudnya ialah bertambahnya kebaikan. Bertambahnya kebaikan. Maksudnya apa? Maksudnya mungkin secara fizikal ataupun secara hissi kita melihat sesuatu itu dia punya kuantiti sedikit, tetapi Allah Ta'ala memasukkan ke dalam kuantiti yang sedikit itu kebaikan yang banyak. Sebagai contoh, kita tengok para ulama kita radhiyallahu ta'ala anhum yang mana Allah Ta'ala telah memberkati hidup mereka. Contohnya siapa? Imam kita, Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Imam Syafi'i ketika mana beliau wafat, umur beliau hanyalah 54 tahun. Sebahagian daripada tuan-tuan lebih tua daripada Imam Syafi'i ketika beliau wafat. Tetapi selepas 1200 tahun beliau wafat, mazhab beliau masih lagi diamalkan oleh orang penduduk seluruh dunia. Daripada US sampai New Zealand ada saja orang yang beramal dengan mazhab Syafi'i. Jadi walaupun umur dia pendek 54 tahun saja, tak panjang pun berbanding Imam Malik. Imam Malik 80 tahun, Imam Ahmad 70-80 tahun. Tetapi dengan umur yang pendek tersebut Allah Ta'ala berikan keberkatan. Begitu juga Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, ketika beliau wafat umur beliau 55 tahun. Tapi tidak ada satu hari pun selepas daripada kewafatan beliau yang mana orang tak sebut nama beliau. Dan sampai sekarang orang masih lagi membaca kitab beliau kan, Bidayatul Hidayah, Ihya Ulumuddin, Minhajul Abidin. Dan semua kitab-kitab beliau itu menjadi panduan dan juga rujukan utama di dalam semua bidang yang mana beliau tulis kitab. Ini Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah kan, dah 900 tahun dah beliau wafat, dah 1000 tahun lah kan. Begitu juga Al-Imam An-Nawawi ketika beliau wafat lagi muda, 45 tahun, tak sempat kahwin pun kan. Tetapi tidak ada seorang pun yang belajar ilmu agama yang tak kenal Imam Nawawi. Dan setiap orang yang belajar ilmu agama pasti paling tidak sekali pernah baca kitab Imam Nawawi, antaranya apa? Kitab Hadis 40 Imam Nawawi kan? Daripada US sampailah ke New Zealand, daripada Masyriq ke Maghrib, semua orang kenal Imam Nawawi. Yang mana belajarlah tentang Islam, semua orang kenal Imam Nawawi.
Tak kisahlah di mazhab apa pun, semuanya akan baca kitab Imam Nawawi. Tak ada orang yang belajar ilmu agama tak kenal kitab Riyadhus Shalihin. Tak ada orang yang belajar ilmu agama yang tak kenal kitab Al-Adhkar Imam Nawawi. Tak ada orang yang kenal, yang belajar betul-betul ilmu agama yang tak tahu syarah Sahih Muslim Imam Nawawi. Tak ada orang yang betul-betul belajar ilmu fiqh kecuali dia akan kenal kitab Minhajul Talibin, Rawdatul Talibin, Majmu' Syarah Muhazzab karangan Imam Nawawi yang menjadi rujukan fatwa dalam pendapat yang muktamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi umur pendek kan, tapi 900 tahun Allah Subhanahu Wa Taala masih hidupkan lagi nama-nama mereka. 1000 tahun dah 1200 tahun mereka pergi, tetapi Allah Taala masih lagi masih lagi menyebabkan semua orang masih menyebut-nyebut nama-nama mereka. Ini nak cerita apa tuan? Ini nak cerita keberkatan dalam hidup. Ya. Umur pendek, tetapi Allah Taala kurniakan barakah dalam kehidupan mereka sehingga apa? Sehingga nama mereka masih kekal sampai sekarang. Ya. Berbanding mungkin orang hidup lama tetapi akhirnya nama mereka ditelan zaman, orang tak kenal pun. Tak payah generasi yang jauh-jauh, generasi 10 tahun, 5 tahun, 20 tahun selepas daripada orang dah tak kenal. Contoh, kalau tanya orang, kenal tak Perdana Menteri yang ke-5? Mungkin orang tak kenal. Siapa Perdana Menteri ke-5? Malaysia. Tak kenal lah kan. Cuba tanya budak-budak, cuba tanya orang luar, kenal tak Perdana Menteri Malaysia yang ke-5? Kan? Tun Abdullah Ahmad Badawi. Orang mungkin tak kenal. Sebab apa? Ya, maka Allah Ta'ala boleh angkat siapa yang Allah Ta'ala nak angkat. Allah Ta'ala boleh turunkan siapa yang Allah Ta'ala nak turunkan. Jadi penyebutan nama ni, ini nak cerita tentang apa? Nak cerita tentang barakah. Bukanlah nak kata Tun tak berberkat atau bukan cerita. Cuma nak bagi tahu apa? Allah Ta'ala pilih lah siapa yang Allah Ta'ala nak kenalkan, siapa yang Allah Ta'ala tak nak kenalkan. Cuma nak bagi tahu apa? Nak bagi tahu bahawasanya apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, keberkatan itu ada dalam kehidupan. Jadi kita ni sedang berada dalam satu waktu yang barakah, tuan-tuan. Maka jangan sia-siakan. Kan? Ini waktu yang penuh dengan keberkatan. Apa buktinya penuh dengan keberkatan? Ada orang dia mungkin tunggu, saya tunggu Lailatul Qadar je Ustaz. Jangan tunggu Lailatul Qadar. Kan setiap siang dan juga malam daripada malam-malam bulan Ramadan ni dan juga siang-siang ni semuanya penuh dengan keberkatan. Semuanya tidak sama nilainya dengan hari-hari yang lain daripada bulan Ramadan. Buktinya apa? Buktinya kita tengok dalam kitab fiqh, ulama khilaf tentang satu masalah. Masalah apa? Masalah tentang kalau ada orang tu dia tak puasa. Contoh geng plastik hitam kan. Kalau ada laki-laki geng bukan geng tu tak ada, dia dah upgrade lah, dia dah geng food panda sekarang. Kan? Dia dah tak pakai plastik hitam kan, dah boleh order terus. Jadi tapi nak katalah geng tak puasa, kata sehari tak puasa, maka dia kena qada berapa hari? Maka kata pendapat yang muktamad lah dalam mazhab Imam Syafi'i, dia kena qada sehari. Itu masyhur, kita semua tahu. Tetapi ada ulama yang berbeza pandangan. Antaranya Al-Imam Ar-Rabi'ah rahimahullah ta'ala. Dia kata apa? Imam Rabi'ah kata bahawasanya kalau orang tu tak puasa sehari, dia kena qada 12 hari. Sehari tak puasa kena qada 12 hari. Kalau tak puasa setanpa uzur, memang sengaja tak nak puasa ni, bukan ada uzur. Kalau ada uzur macam orang perempuan sebab haid, nifas, tu cerita lain. Ni tak ada uzur, maka dia kena qada 12 hari. Menurut Imam Sayyid Ibn Musayyib, dia seorang ulama tokoh di kalangan para tabi'in, ulama besar lah di kalangan para tabi'in, dan dia punya hadis ni sangat kuat kan? Sebab tu Imam Syafi'i, dia ada kalam Imam Syafi'i yang masyhur. Imam Syafi'i ni dia tak terima hadis mursal. Kalau kita belajar dalam ilmu hadis, dalam Sina'atul Hadisiyah, dalam ilmu dalam mustalah hadis, ada satu istilah hadis nama dia hadis mursal. Hadis mursal ni apa? Seorang tabi'in meriwayatkan hadis tanpa menyebut nama sahabat, dia terus sebut nama Rasulullah, sedangkan dia tak jumpa Rasulullah pun. Okey. Jadi hadis mursal ni sejenis hadis dhaif. Hadis mursal ni sejenis hadis dhaif. Sebab apa? Dia ada masalah lah, apa panjang nak bahas tu. Cuma Imam Syafi'i kata apa? Hadis mursal ni ataupun hadis munqati' ni kami tak terima kecuali hadis yang diriwayatkan oleh Sayyid Ibn Musayyib. Nak kata hebat ni lah Sayyid Ibn Musayyib. Okey. Jadi Sayyid Ibn Musayyib ni dia salah seorang fuqaha sab'ah. Dia salah seorang fuqaha, 7 mufti lah yang ada di Kota Madinah pada zaman dia. Jadi dia kata apa? Dia kata kalau orang tak puasa dengan sengaja sehari, maka dia kena qada 30 hari, tuan-tuan. 30 hari. Okey lagi ni 30 hari, banyak dah tu.
kan? Kalau 30 hari tak puasa, 30 kali 30 lah, 900 hari, berapa? 2 tahun lebih juga tu kan. Tapi kalau ikut Imam Rabi'ah, ada seorang lagi ulama nama dia Al-Imam An-Nakhai rahimahullah. Imam An-Nakhai kata apa? Kalau hang tak puasa sehari, maka akan qada 1000 hari. Ni lagi tu. Okey. Kalau tak puasa sehari, dia kena qada 1000 hari. Kalau 30 hari, 30,000 hari, berapa tahun tu? Kan untuk sehari saja dah 1000 tu 2 tahun lebih. So 2 tahun kali 3, 60 tahun juga. Betul? Kali 30 kan, 60 tahun lebih juga lah. 60 tahun lebih nak kena qada teruk tu. Kenapa sampai 1000 hari? Nak bagi tahu nilai dalam bulan Ramadan tu, sehari dalam Ramadan tak sama dengan sehari di luar Ramadan. Itu poin saya nak bawa tu. Tak sama. Sehari dalam bulan Ramadan, walaupun siangnya, walaupun bukan pada Lailatul Qadar pun, tetap nilai dia lebih besar. Sebab tu Nabi SAW kata apa? Kalaulah umat aku ni, riwayat Imam Abu Ya'la, kalaulah umat aku ni tahu bahawa apakah fadilat bulan Ramadan, kan, apa yang Allah Ta'ala nak bagi dalam bulan Ramadan, pasti mereka nak seluruh setahun itu semuanya Ramadan. Kalau orang tahu apa yang Allah Ta'ala nak bagi, dengan ditutupnya pintu-pintu neraka, direhatkan orang semua yang dalam neraka tu, direhatkan daripada azab neraka, kan, dibuka seluas-luasnya pintu syurga. Setiap malam daripada malam-malam ni dibebaskan 600,000 orang daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dan setiap malam Allah Taala pandang daripada pandangan hamba, memandang hamba-hamba ni dengan pandangan rahmat, maka tidak akan diazab selama-lamanya orang tersebut. Maka orang pasti nak setahun semuanya Ramadan. Kalau orang tahu nilai. Tapi ya Allah Taala benda-benda special, biasalah dia tak nampak, kan? Dia tak nampak zahir. Kalau zahir, semua orang berebut, orang kafir pun akan masuk Islam. Orang kafir pun akan masuk Islam kalau nampak. Kalau nampak, saya beramal ni, Masya Allah, kan. Kita tidak ada, kita panggil apa? Kita tidak ada monopoli dalam agama ni, tak ada. Semua orang boleh jadi ulama, semua orang boleh jadi soleh, semua orang boleh jadi awliya ilahi salih. Bukan ulama saja boleh jadi wali. Tak. Sesimpel-simpel orang boleh jadi wali, kan. Dan wali Allah Ta'ala ni ramai. Mungkin di kalangan tuan-tuan ni wali, dalam hadis Nabi sebutkan tidak berkumpul 40 orang di kalangan umat aku kecuali ada salah seorang daripada mereka wali. Ini hadis. Dia mungkin di kalangan tuan-tuan ada yang wali, cuma kita tak tahu lah. Jangan kata saya ikut wali tu, kan. Jangan macam tu lah, kan. Jangan macam tu. Tapi kita yakinlah, maksudnya adalah mungkin di kalangan sahabat-sahabat kita ni awliya, kan. Sebab kita yakin dengan hadis Nabi SAW. Maka sebab tu tuan-tuan jangan sia-siakan keberkatan bulan Ramadan ni. Sebab ada orang bila dia tak faham masalah ni, dia akan mensia-siakan. Saya ingat waktu kawan saya pergi haji. Kawan saya ni mutawif, kan. Saya pun pergi haji lah, tapi kita pergi haji sebagai jemaah haji lah, kan. Kawan saya ni dia dah jadi mutawif lah, mutawif umrah, mutawif haji, kan. Kalau zaman dulu kita bagi syekhul haji lah, kan. Jadi dia kata apa, dia ada bawa satu jemaah tu. Ada jemaah company lah, bukan jemaah tabung haji, jemaah company. Jadi orang ni, Masya Allah. Jadi tuan-tuan siapa yang pernah pergi haji, kan? Sini ramai yang dah pergi haji, ramai lah tuan-tuan haji ramai, kan. Apa saja ibadah haji, tuan-tuan. Ibadah haji ni dia tak ada ritual. Macam macam ni kita siang puasa, malam baca Quran, malam solat tarawih, kan. Haji tak ada macam tu. Betul tak? Apa ibadah haji? Pertama wukuf Arafah. Wukuf Arafah buat apa? Pertama niat lah, niat haji dan pakai ihram. Betul? Jadi pakai ihram tak ada apa-apa pun, niat je. Dan pakailah kain ihram tu, kan. Ada kewajipan lain? Tak ada. Solat sunat solat sunat ihram tu sunat. Mandi sunat ihram tu sunat. Kalau tak nak buat pun sah. Kemudian wukuf Arafah. Wukuf Arafah buat apa? Duduk. Betul? Menetap di Arafah. Nama wukuf tu menetap. Jadi menetap di Arafah pada siang hari Arafah, pada waktu dia lah. Tuan-tuan duduk 2 minit, lepas tu nak balik hotel pun tak ada masalah, kan. Sah tak sah, cuma tak ada orang lah nak bawa balik tuan-tuan pergi ke hotel tu, kan. Apa hal pula, dia suruh duduk lah kat situ. Tapi duduk dalam kemah lah. Kalau siapa yang duduk dalam kemah, duduk dalam kemah. Jadi tak ada benda, kan. Ada bacaan apa yang wajib? Tak ada. Pergi mabit di Muzdalifah, buat apa? Tidur. Mabit di Mina, buat apa? Tidur, kan. Bermalam di Muzdalifah, nak buat apa? Bermalam, berguling-guling.
Yalah, bergulir-gulir ke tidur ke, dapat sah tak haji tu? Sah. Di Mina buat apa, bermalam tidur je kan, sah, tak ada masalah. Ada wajib baca apa? Tak ada wajib apa. Lepas tu melontar jamrah, melontar balik-balik tu, dah habis selesai kan. Tawaf ada baca apa? Tak ada, pusing-pusing habis. Sa'i buat apa? Jalan-jalan habis. Ada wajib baca apa? Tak ada wajib baca apa. Jadi bila orang tu dia tak tahu apa yang dia nak buat, dia tak susun jadual dia. Jadi kawan saya kata ada orang ni, dia buat apa? Dia habiskan cerita-cerita dalam Netflix dekat Mina tu. La haula wala quwwata illa billah. Okay. Ini orang yang tak sedar bahawasanya dia sedang berada di mawatinil barakah, di tempat-tempat yang berkat, di waktu yang penuh dengan keampunan Allah, rahmat Allah Ta'ala. Tapi dia buat apa? Pergi tengok cerita Netflix. Sedangkan berjuta-juta orang nak pergi haji, Allah Ta'ala tak izin. Tiba-tiba awak dapat peluang, awak buang-buang masa. Oh, ni orang yang tak kenal, yang tak kenal erti, kan? Tak faham, kan? Dah mensia-siakan masa. Betul lah, mensia-siakan masa. Paling kurang kena bayar 30,000 lah. Kalau dengan package mahal kan. Dulu sebelum Covid ni 30,000 lah minimum kan. 30 lebih 35,000 lah. Kalau dia bayar 35,000 untuk habiskan cerita Netflix, tuan-tuan. La haula wala quwwata illa billah. Tahulah awak kaya kan, tapi janganlah bazirkan masa tu. Begitu juga lah dengan bulan Ramadan ni saya sebut. Ramadan ni sebulan je. Allah Ta'ala kata apa? Ayyaman ma'dudat. Masa yang terhad. Kan? Bukannya lama. 30 hari. Kan? 30 hari atau 29 hari je. Jadi jangan buat benda yang sia-sia. Yang tuan-tuan boleh buat 11 bulan yang lain. Tuan-tuan nak melara 11 bulan yang lain tu, silakanlah. Dan jangan buat benda tu dalam Ramadan. Tuan-tuan nak tengok TV, tuan-tuan nak tengok Netflix, tuan-tuan nak scroll TikTok, sukatilah kan di bulan lain. Janganlah buat benda tu dalam bulan Ramadan. Rugi sia-sia tuan-tuan, rugi. Allah Ta'ala nak bagi anugerah yang terlampau banyak. Allah Ta'ala nak gandakan semua pahala-pahala kita. Tiba-tiba kita buat benda-benda yang melalaikan. Jadi sayang kan. Sebab tu ada sebagai ulama' dia tulis syair, dia kata apa? Ramadan ni banyak pencuri-pencuri. Pencuri-pencuri. Apa dia? Antaranya handphone lah. Kan, handphone ni mencuri masa kita daripada beribadah. Kan, ke banyak ibadah tuan-tuan pakai handphone tu? Tak. Tak, Ustaz. Saya memang sentiasa apps Quran tu je yang terpasang, Ustaz. Masya-Allah, tu tak apalah. Kan, jadi masalahnya apa? Dah lepas Facebook, tak Facebook, Instagram, tak Instagram, Twitter, tak Twitter, TikTok. Kan, dah TikTok ulang balik pula, Facebook balik kan. Dah tak ada benda lain. Lepas tu tengok WhatsApp pula, kan? WhatsApp grup sekolah, WhatsApp grup taman, macam-macam perkongsian tu kan. WhatsApp alumni lah, WhatsApp tu, WhatsApp sebagainya. Akhirnya kita ambil dah buka puasa kan, dah tak ada terlepas kita daripada masa untuk kita beramal. Sedangkan salafus salih, mereka Masya Allah kan, penuh masa mereka. Imam Syafi'i diriwayatkan bahawasanya setiap bulan Ramadan beliau khatam Quran 60 kali. 60 kali maksudnya sekali siang sekali malam. Sekali siang sekali malam, so 60 kali. InsyaAllah. Itu sikit lah tuan-tuan. 60 kali sikit sahaja, sikit. Diriwayatkan ada seorang ulama yang paling banyak lah yang kita pernah diriwayatkan. Macam mana dia buat, Allah alam. Ni karamah, Allah Ta'ala bagi karamah, ni bagi berkat masa kan. Tapi lebih dari berkat ni, nama dia karamah kan. Ada ulama yang mana sehari khatam 8 kali, 4 kali siang, 4 kali malam. Macam mana dia buat, Allah alam. 4 kali siang, 4 kali, bukan sekali siang sekali malam. Sekali siang sekali malam itu masih lagi boleh fikir tuan-tuan, sebab memang standard. Sampai sekarang pun memang ada orang buat sekali siang sekali malam. Itu memang normal. Bukanlah normal, tak normal juga kan. Maksudnya ini berkat lah, Allah Ta'ala punya berkat pada masa. Sebab memang boleh, kalau kita ambil syahadah Quran, orang yang hafal Quran dia memang kena hafal sehari 30 juzuk kan. Kalau nak ambil sijil Quran tu kan, dia kena sekali. Jadi dia akan baca dari pagi sampai petang biasanya. So kalau orang baca malam memang sampai subuh lah. Itu memang standard, boleh. Memang boleh buat within human capacity lah. Kan, masih lagi. Tapi kuat lah, bukannya senang, susah juga. Tapi buat 4 kali siang, 4 kali malam, ni tak tahulah macam mana kan. Sebab tu kita sebut karamah. Ini memang awliya lah, kita tak sebutlah orang biasa. Memang wali min awliya ila sahih. Dan ini disebut oleh Imam Nawawi dalam kitab dia
At-Tibyan fi Adab Amalatul Quran, memang ada orang khatam itu. Ya. Jadi tak mungkin dia buang masa. Antara yang direkodkan orang yang buat macam ni, siapa dia? Al-Habib Abdul Rahman As-Saqaf, yang digelar dengan Muqaddam Sani, salah seorang daripada wali besar di Kota Tari, Yaman, Hadramaut. Kan? Dia ni Masya Allah, kan? Dia memang tak buang masa. Jadi walaupun pada buat urusan dunia, contoh ketika mana dia nak tanam pokok kurma, dia ada banyak pokok kurma, kan? Ketika mana dia nak tanam pokok kurma, setiap kali dia nak tanam satu pokok kurma, dia akan baca surah Yasin. Setiap satu pokok kurma yang dia nak tanam, dia akan baca surah Yasin untuk satu anak pokok. Setiap anak pokok dia akan baca surah Yasin. Bila dah tanam, dia akan khatam Quran untuk setiap pokok tu. Nah, dia akan khatam Quran untuk setiap pokok tu. So dia ada berapa ribu pokok, kan? Jadi walaupun dia buat kerja yang kita panggil apa, kerja harian lah, tetapi kerja harian tu tidak menyebabkan dia apa, dia terlepas daripada beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini kita dah buat kerja harian dia lah. Kita pun tak adalah suruh tuan-tuan sambil buat komputer tu sambil zikir ke, sambil, kalau boleh buat ya silakan, tapi kalau benda tu distract kita daripada buat kerja kita, maka ya, syariat pun tak suruh, kan? Syariat pun tak suruh, sebab yang tu kita nak cari nafkah dan sebagainya. Itu pun ibadah juga. Okey, itu pun ibadah. Cuma nak bagi tahu apa? Nak bagi tahu ada sebahagian ulama yang mana memang dia tak sia-siakan masa dia. Jadi tak pelik Allah Taala anugerahkan kepada dia keberkatan masa sehingga dia boleh buat macam mana yang dia boleh buat. Kan? Kita tak boleh buat sebab memang kita ni banyak buang-buang masa. So tak payah pelik lah, macam mana dia buat. Janganlah fikir macam mana orang buat. Awak tu memang selalu buang masa. Lepas kedai mamak, kan, sembang-sembang kat kedai mamak je dah 3 jam. Lepas tu dah habislah masa, tak sempat baca Quran. Dan awak yang buang masa. Jangan salah kau lah. Okay. Para ulama tak pernah buang masa. Sebab itu Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, dia kata orang yang nak berjaya dalam meniti jalan akhirat ialah orang yang menyusun masa dia. Tuan-tuan kalau zaman kerja insya-Allah okey. Sebab apa? Tuan-tuan ada masa fix 8.5 kena kerja, kan? Tapi bila dah pencet, tuan-tuan kena susun masa tuan-tuan sendiri. Kalau tuan-tuan tak susun, memang tuan-tuan rasa tuan-tuan memang lapang sungguh, memang banyak masa untuk dibuang-buang. Memang. Jadi sebab tu kena susun masa, kan? Kena ada wazifah, kena ada kerja. Walaupun nama kita dah pencet, tetapi kita kena ada wazifah, kerja akhirat kita, kan? Apa dia? Imam Ghazali sebut dalam kitab Bidayatul Hidayah. Jadi tuan-tuan nak tahu, tengoklah kitab Bidayatul Hidayah. Bermula daripada bangun tidur kena buat apa, sampailah kita dah solat subuh kena buat apa, dari subuh sampai ke syuruk kena buat apa, daripada lepas syuruk sampai zuhur nak buat apa. Imam Ghazali sebut. Jadi baru kita tahu, barulah masa kita tidak terbuang sia-sia, kan? Sampailah nak tidur balik, Imam Ghazali sebut. Dia suruh aturkan kita punya jadual. Kan? Jadi kata kalau kamu tak atur, memang syaitan akan menyelinap masuk dan kata okey, kita ada waktu free, so nak buat apa? Lepak dengan kawan-kawan, nak buat apa? Buat itu, buat ini, yang mana benda itu tak membawa kita berjaya di akhirat kita. Rugilah, kan? Waktu zaman kita kerja, kita dah tak ada masa untuk beramal untuk akhirat. Waktu kita dah ada masa pun kita tak ada masa juga untuk beramal untuk akhirat, kan? Sia-sia. Maka sebab itu terutama di bulan Ramadan ini, kan, susun masa kita, tuan-tuan. Susun masa kita. Kalau dah letih, ustaz dah letih dah ustaz, saya dah habis 5 juzuk dah ni, saya apalah, kan? Tak apalah, rehatlah, tidurlah pula, kan? Naum musaib ibadah, kan? Tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Paling kurang dia niat saya tidur ni supaya saya tak buat maksiat dan sebagainya, kan? Kalau saya tak tidur ni kan, saya tengok TikTok kan, nampak maksiat pula, nampak aurat orang pula. Jadi saya tidur lah. Tidur tu jadi ibadah. Paling tidak, dan ada kekuatan untuk beribadah pula selepas daripada ni. Tidur. Itu lebih baik bagi kita. Boleh? Baik. Jadi dari salah satu daripada amalan yang kita boleh buat di bulan Ramadan, selain daripada baca Quran, solat dan sebagainya, ialah belajar. Jadi insyaAllah hari ini lama panjang dia punya mukadimah tu. Okay. Baru kita nak baca kitab lah. Okay. Saya cerita tu supaya kita ni penting. Saya orang ramai tak ambil perhatian sangat, kan, bulan Ramadan ni. Dia insya-Allah lah kebanyakan daripada tuan-tuan tak sia-siakan lah bulan Ramadan ni. Tapi untuk diingatkan, kita ni bukan berada dalam masa yang ya, tuan-tuan tahu-tahu dah hari ke-berapa dah ni, kan. Tak sedar apa dah habis dah separuh yang pertama. Dah habis dah 10 hari yang pertama, kan. Tak sedar pun. Ke tuan-tuan perasan? Saya rasa macam
dah tinggal beberapa hari je lagi. Kan? Dah Ramadan nak tinggal lagi. Tapi amal kita masih macam tak ni kan. Rugi lah. Boleh? Baik, khalas. Jadi kita nak sambung tentang pembahasan kita dalam kitab Jawaban Munazzar pada menerangkan keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata pengarang hafizahullah, bismillahirrahmanirrahim, faslur rabi'. Ini fasal yang keempat. Ini fasal yang keempat pada menyatakan terjemahan nazam lam yahtalim qattu taha serta syarah ke atasnya. Di dalamnya terkandung 10 khususiyat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta dalil-dalil yang menunjukkan atas keistimewaan tersebut. Berkata Nazim ni penyair ni lah. Okey, rahimahullahu tabaraka wa taala, lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada wa ma tatha'aba aslan fi madad zamani. Dia kata apa? Artinya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mimpi sehingga berjunub, iaitu ihtilam. Ihtilam ni kita panggil, bahasa Melayu kita biasa kita sebut dengan mimpi basah. Okey, jadi Nabi SAW tak pernah ihtilam. Nabi tak pernah mimpi sampai berjunub. Dan yang kedua, baginda Nabi SAW tidak pernah menguap sepanjang zaman. Baik. So di sini di dalam bait yang pertama ada dua kelebihan Nabi SAW yang disebutkan. Keterangan. Pada bait ini Nazim rahimahullah telah menyatakan keistimewaan Rasulullah SAW yang pertama dan kedua. Kita ada 10 kelebihan. So di sini dia dah sebut 2 daripada 10 keistimewaan baginda sallallahu alaihi wasallam. Iaitu yang pertama, annahu sallallahu alaihi wasallam lam yahtalim qattu. Artinya bahawasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah bermimpi sehingga berjunub. Yang kedua, annahu sallallahu alaihi wasallam lam yatatha'ab qattu. Artinya bahawasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menguap. Baik. Apa dalilnya? Dalil-dalilnya. Adapun dalil yang menunjuk atas bahawasanya baginda Nabi SAW tidak pernah bermimpi sehingga berjunub. Kan? Apa dia? Hadis, maka iaitu hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabarani dari jalan Ikrimah. Ikrimah ni siapa? Anak Abu Jahal. Kan? Tapi dia ni sahabat. Sayyidina Ikrimah bin Abi Jahal. Cuma dia masuk Islam lambat lah. Kan? Biasalah tu. Kan? Dia pegang dengan Nabi SAW lama. 8 tahun dia pegang dengan Nabi. Setelah Fathul Makkah baru dia masuk Islam. Kan, pada tahun ke-8 Hijrah barulah dia masuk Islam. Dan Anas, daripada Anas dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ini diriwayatkan oleh Ikrimah daripada Sayyidina Anas dan Ibnu Abbas. Anas dan Ibnu Abbas ni dua-dua ni sahabat yang kecil. Okey, Sayyidina Anas ni dia duduk dengan Nabi lama, 10 tahun dia duduk dengan Nabi. Daripada Nabi waktu hijrah dia duduk dengan Nabi SAW. Sayyidina Ibnu Abbas dia duduk sekejap dengan Nabi, tapi ilmu dia berluas, Masya Allah. Ibnu Abbas duduk dengan Nabi 3 tahun saja. Sebab apa? Sebab bapa dia hijrah, Al-Abbas, pakcik Nabi bersama keluarga-keluarga dia berhijrah pada tahun Fathul Makkah. Ketika Nabi nak buat Fathul Makkah tu, dia hijrah. Jadi dia jumpa dengan Nabi tengah jalan. Tapi dia dapat apa pahala hijrah tu dia dapat. Jadi Ibnu Abbas dia duduk dengan Nabi sekejap saja, tapi dia selalu duduk kat rumah Nabi. Dia selalu khidmat Nabi. Sebab apa? Sebab makcik dia ialah Sayyidah Maimunah, isteri Nabi SAW. Jadi dia selalu duduk kat rumah makcik dia, Sayyidah Maimunah. Jadi bila Nabi pergi ke rumah Sayyidah Maimunah, maka Sayyidina Ibnu Abbas selalu khidmat. Jadi bila dia khidmat, maka Nabi doakan dia dengan doa yang masyhur. Kita selalu dengar apa dia? Allahumma faqihhu fid din, alimhu ta'wil. Jadi dia duduk dengan Nabi sekejap 3 tahun, tetapi Masya Allah dia ni digelar sebagai apa? Habrul Ummah. Okey, Habrul Ummah ni maksudnya apa? Dakwat bagi umat Islam. Sebab apa? Ilmu dia melimpah. Dan dia ni memang kemahiran dia ialah tafsir Quran. Dia tahu semua berkaitan dengan Quran tu, dia tahu. Kan? Dia kata, aku tahu setiap ayat daripada ayat Quran tu bila dia turun, sebab apa dia turun, kat mana dia turun. Kan? Kat mana dia turun dan sebab apa dia turun. Tu semua aku tahu. Setiap ayat daripada ayat Quran. Sebab itu dia ni sahabat kecil. Ketika Nabi wafat, umur dia baru 13 tahun. Kan? Dia ni kecil ya. Tetapi ketika zaman pemerintahan Sayyidina Umar, okay, Sayyidina Umar masukkan dia dalam meeting kabinet. Oh, bayang tuan-tuan, budak belasan tahun masuk meeting kabinet. Ni power lah. Kira level menteri apa yang paling muda itu.
Kan ada kan YB muda kan. Sekarang ni ramai lah, masya-Allah, baguslah. Okey. Jadi tapi Ibnu Abbas ni dia masuk muda 11 tahun. 11 tahun Sayyidina Umar dah jemput dia. Sebab apa? Ilmu dia masya-Allah, tapi ada orang tak tahu. Jadi orang-orang semua pandang macam apa hal budak-budak masuk ni kan? Yalah, meeting kabinet tuan-tuan. Kan apa hal budak-budak masuk ni? Jadi Sayyidina Umar nak tunjuk kepada dia orang bahawasanya dia ni bukan calon-calon orang. Memanglah dia ni muda, tapi bukan calon-calon orang. Maka Sayyidina Umar tanya soalan, kan famous soalan tu, apakah tafsir kepada ayat apa ni, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jadi Sayyidina Umar tanya apa tafsir ayat ni kan. Semua sahabat bagi tahu lah itu ini kan orang ramai masuk Islam dan bla bla bla. Kan? Maka Sayyidina Umar pun tanya kepada Ibnu Abbas, apakah tafsiran kepada ayat ini? Maka kata Ibnu Abbas, tafsiran kepada ayat ini menunjukkan apa? Bahawasanya isyarat bahawasanya Rasulullah nak mati. Kan? Semua sahabat tak tahu pun. Maka Sayyidina Umar kata, tengok. Kan? Sebab memanglah bila Allah Ta'ala dah bagi fatah kan, dah bagi pembukaan, Islam dah menang, orang semua berbondong-bondong dah masuk Islam. Ketika Fathul Mekah, semua ramai orang masuk Islam. Sebelum itu memanglah susah. Ketika perang Badar, kan, ramai musuh Uhud, ramai musuh Khandaq, ramai musuh, kan, time itu musuh Islam 10,000 orang. Kan, nak berlawan kisah orang Islam adalah 3,000, 4,000 kan. Mana tak ramai. Tapi setelah Fathul Mekah, ketika Fathul Mekah saja umat Islam dah 10,000 orang. Selepas daripada itu, sahabat ketika mana Hajjatul Wada' ada 100,000 orang. Kan, dalam masa 3 tahun je. Kan Hajjatul Wada' daripada Fathul Mekah ke Hajjatul Wada' 3 tahun je, tetapi ketika itu dah 100,000, 120,000 orang, masya-Allah. Okay, berbondong-bondong orang masuk Islam. Maka itu tanda apa? Tanda bahawasanya mesej Nabi dah selesai. Maka kalau mesej Nabi dah selesai, dah tak ada kerja dah untuk Nabi. Jadi apa kerja Nabi dah balik kepada Allah Taala dah wafat. Jadi ini orang yang faham. Jadi siapa yang faham tu Ibnu Abbas. Radhiyallahu taala anhu. Baik. Dan dari Nuri dari Jalad Mujahid daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Ni kenal perawi sikitlah tuan-tuan. Saya suka kenalkan sebab apa, inda zikri salihin tatanazzalur rahmah. Bila disebut tentang orang-orang soleh ni turun rahmat. Apatah lagi kita cerita pasal sahabat Nabi kan, ni sepupu Nabi SAW, dan kita nak cerita pasal Nabi juga. Dia kata apa? Dia berkata, Ibnu Abbas kata apa? Mahtalama Nabiyyun sallallahu alaihi wasallam qattu wa innamal ihtilamu minasyaitan. Dia kata artinya Rasulullah SAW tidak pernah ihtilam, tak pernah mimpi basah sehingga berjunub, mimpi sehingga berjunub. Kerana apa? Kerana ihtilam itu daripada syaitan. Kan? Ihtilam itu daripada syaitan. Dia sebenarnya ialah gangguan daripada syaitan. Alright? Sebab itu kalau kita tengok orang jaranglah, saya Allah alam lah, tapi biasanya orang kahwin tak ada lah, jaranglah nak mimpi basah. Yang mimpi basah ni biasanya apa? Biasanya orang bujang lah. Kan? Orang bujang. Yalah, dia tak ada saluran yang untuk dia apa ni? Dia nak salurkan nafsu dia kan. Maka ketika tu syaitan kacau. Kan? Bagi orang-orang yang dah berkahwin tak ada masalah kan. Dia ada saluran dia. Okey, maka sebab itu kita kata Nabi SAW terpelihara daripada gangguan syaitan. Oleh disebabkan itu Nabi SAW tak pernah mimpi basah. Dan sungguh telah datang pada kitab sahih riwayat Imam Muslim daripada Ummu Salamah radhiyallahu taala anha bahawasanya dia berkata, asyhadu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu yusbihu junuban min jima'i ghairi al-ihtilam summa yaghtasilu wa yasum. Artinya aku bersaksi atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawasanya baginda sallallahu alaihi wasallam melewati waktu subuh dalam keadaan berjunub disebabkan jima', bukan kerana mimpi ihtilam. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam mandi dan baginda terus berpuasa. Ini satu. Ini hadis ni menjadi dalil dalam bulan Ramadan inilah. Dia tentang masalah apa kalau orang bersama dengan isteri dia pada waktu malam. Kemudian dia telajak subuh lah, bahasa mudahnya dia telajak subuh. Maksudnya dah masuk subuh baru dia bangun. Okey. Jadi perbahasannya sah tak dia punya puasa? Jawapannya sah dengan catatan kalau dia dah niat waktu malam. Okey, tak ada masalah. Walaupun dia niat itu sebelum jima'.
Okey, walaupun dia niat, saya ni awal Ustaz, lepas dah niat tu saya bersama isteri, boleh tak masalah, dia tadi isu. Okey, perbuatan jima tersebut tidak membatalkan niat dia. Okey, perbuatan jima, perbuatan yang membatalkan puasa. Contohlah ialah kita kan biasanya setengah masjid, saya tak pastilah, setengah masjid surau, lepas habis je solat witir tu imam pun ingatkan, okey, niat puasa, itu sama Ramadan ada ifardhu syahr Ramadan aziz nanti lillahi taala kan. Tak apalah, lepas tu salam, lepas tu buat apa, borek kan, lepas tu makan. Tadi habis tu niat tadi macam mana, terbatal ke tak, tak ada isu. Okey, dia tidak ada masalah. Jadi kalau makan tak ada masalah, maka benda lain pun tak ada masalah jugalah. Bersama dengan isteri. Contoh ada orang tanya saya masalah semalam ke kemarin, orang tanya saya lah, dia kata masalah jima' dan juga masalah onani kan, haram lah, onani itu haram, tapi masalahnya adakah sah puasa dia? Saya kata tak ada masalah, benda yang dia buat waktu malam tu dia tak ada isu, selagi mana dia niat puasa maka puasa dia sah lah, tak ada isu apa-apa. Okay? Point dia ialah kena niat, kalau tak niat tak jadi apalah. Jadi dia kena niat. Allah Alam. Kemudian dia kata sebutan min ghairi ihtilam, artinya bukan kerana mimpi ihtilam, menunjukkan baginda SAW tidak mengalami mimpi ihtilam. Dan hadis ini dijadikan tempat ambil dalil oleh para ulama yang mengatakan bahawa tidak berlaku mimpi ihtilam atas baginda SAW. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala ketika membicarakan masalah sucinya air mani dalam syarah Muslim berkata, wa ta'allaqal muhtajuna bihadzal hadis bi an qalu al-ihtilam mustahil fi haqqi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li'annahu min tala'ub asy-syaitan bin-na'im fala yakunu al-mani alladhi 'ala thawbihi sallallahu alaihi wasallam illa min al-jima'. Artinya kata Imam Nawawi, dan telah memberikan catatan oleh para ulama dengan hadis ini bahawa berkata mereka itu bahawa mimpi ihtilam adalah mustahil pada hak Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana bahawasanya mimpi ihtilam itu termasuk permainan syaitan pada orang yang sedang tidur. Maka tidak terjadi air mani yang ada di atas baju baginda sallallahu alaihi wasallam melainkan disebabkan oleh jima'. Jadi berdasarkan hadis daripada Ummu Salamah tadi, maka para ulama berijtihad, berfatwa, mengatakan apa? Mengambil faham daripada hadis itu bahawasanya Nabi memang tak pernah mimpi basah. Okey. Kalau keluarnya air mani daripada baginda Nabi SAW itu ialah daripada apa? Daripada inilah proses persetubuhan. Dan ada pun dalil yang menunjukkan atas bahawasanya baginda Nabi SAW tidak pernah menguap. Maka selesai berbahasa pertama, iaitu Nabi tak pernah mimpi basah. Normal manusia biasalah mimpi basah ni, tetapi Nabi SAW tidak. Okey. Yang kedua ialah apa? Masalah menguap. Jadi apa dalil tentang masalah menguap ni? Maka iaitu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam At-Tarikh dan Ibnu Abi Shaybah dalam Al-Musannaf dan Ibnu Sa'ad daripada Yazid bin Asam radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, ma tatha'aba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qattu. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menguap sama sekali. Dan telah mengeluarkan juga oleh Ibnu Abi Shaybah daripada Maslamah bin Abdul Malik bin Marwan radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, ma tatha'aba nabiyyun sallallahu alaihi wasallam qattu. Samalah hadis ni. Imam Al-Bukhari dan Muslim telah meriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, at-tatha'ubu minasyaitan. Kenapa Nabi tak pernah menguap? Sebab sama juga macam masalah mimpi tadi. Dia kata apa? Menguap itu adalah daripada syaitan. Ini hadis sahih Bukhari, sahih Muslim. Maka hadis ini menguatkan bahawa menguap adalah daripada syaitan, sedangkan Rasulullah SAW terpelihara daripada syaitan. Adapun nazim menggunakan nama Taha sallallahu alaihi wasallam. Okey. Dalam bait syair ini dia guna apa? Lam yahtalim qattu Taha. Okey. Dia tak sebut lam yahtalim qattu Muhammadan, tak. Dia sebut dengan Taha.
Jadi dia kata apa? Pada bait ini sebagai menggantikan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kerana dikatakan ia adalah salah satu nama dari sekian banyak nama-nama baginda sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Jadi nama Nabi SAW ni banyak, tuan-tuan. Kan? Nama Nabi SAW ni banyak. Daripada zaman dulu ulama tulis kitab khusus cerita pasal nama-nama Nabi SAW. Al-Imam As-Sakhawi dia ada nama kitab cerita pasal nama-nama Nabi. Al-Imam Ibn Hajar ada kitab cerita pasal nama-nama Nabi SAW. Jadi ulama tulis. Dan ada satu kitab yang paling latest lah, paling latest, yang ada kitab karangan seorang ulama Pakistan, Maulana Musa Ar-Ruhani Al-Bazi rahimahullah ta'ala. Famous lah. Dia ni alim kabir, ulama daripada Pakistan. Maulana Musa Ar-Ruhani Al-Bazi ni dia ada kitab yang pelbagai, dan kitab dia rare lah. Dia ada kitab falak, kan, kitab astronomi dan sebagainya. Tapi salah satu daripada kitab dia yang masyhur dan dah tersebar sampai ke Malaysia ni ialah kitab selawat. Ya, kitab selawat yang mana dalam selawat itu ialah selawat berdasarkan nama Nabi SAW. So dalam kitab tersebut ada 805 selawat. Jadi maksudnya di sisi dia ada 805 nama Nabi SAW. 800 tuan-tuan. Jadi nama Nabi ni, nama Nabi SAW ni sangat banyak. Okay. Dan menurut apa ni, pepatah Arab dia kata apa? Kasratul syai' tadullu, kasratul asma' tadullu ala syarafil musamma. Itu kaedah. Kan? Kasratul asma', banyaknya nama, tadullu, menunjukkan, menjadi dalil ala syarafil musamma, ala syarafil musamma, atas kemuliaan orang yang dinamakan tersebut. Okay. Jadi kebiasaan ghaliban, biasanya orang yang banyak nama ni menunjukkan kemuliaan dia. Kita syurga banyak nama, Allah Subhanahu Wa Taala banyak nama. Ataupun nak sebutkan bahawasanya benda tu agung, ataupun benda tu ditakuti pun dia juga. Okey, sesuatu yang banyak nama ni biasanya dia mulia, tapi ada juga banyak nama ni sebab ditakuti. Contohnya apa? Contoh singa. Singa dalam bahasa Arab ada 200-300 nama. 200-300 nama, tuan-tuan. Kita dalam bahasa Melayu singa apa? Singa lah. Kan? Ni apa singa? Tu singa juga. Ni singa betina, ni singa jantan. Itu je kita tahu. Arab lain. Arab ada 200 nama. Singa pendek, singa anak singa, bapa singa, singa ada gigi, singa tak ada gigi, lain. Singa mengaum, singa tak mengaum, lain nama dia, tuan-tuan. Okey, tu Arab lah. Kan? Nama apa nama singa yang kita tahu bahasa Arab? Asadun, kan? Asadun singa. Tu level tadika, tuan-tuan. Okey. Tu level tadika. Tu Asadun tu singa lah, betul lah tu singa. Okey. Apa lagi nama singa? Al-Laith, Hamzah, kan? Haidar, tu semua nama singa. Okey. Sebab tu kalau tengok cucu tuan-tuan apa hal buah sangat ni kan, nama apa? Haidar. Memang patutlah, memang singa. Kan? Memang patutlah buah betul. Kan? So pilih nama tu, pilih nama betul-betul lah. Kan? Tapi nama okey, nama anak saya Hamzah, kan? Anak saya Hamzah Asadullah. Kan? Sempena daripada Sayyidina Hamzah radhiyallahu ta'ala. Okey. So tak ada masalah pun. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi nak bagi tahu apa? Nak bagi tahu nama ni kebiasaannya menunjukkan kepada kemuliaan yang dinamakan. Okey, so nama Nabi SAW banyak, maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad menunjukkan kemuliaan baginda Nabi SAW. Telah meriwayatkan oleh Imam, ni panjang ni, saya berhenti sini dulu lah, tuan-tuan. Jadi yang baik itu datang dari Allah, kurang itu datang dari Imam Mahdi saya sendiri. InsyaAllah kita jumpa lagi pada lepas raya lah, kan. Jadi selamat berpuasa, tuan-tuan, dan selamat hari raya lah. Awal betul wish tu kan, yelah kita nak jumpa lepas raya, kan. So saya wish awal lah, insyaAllah. Jadi cukup sekadar tu. Semoga Allah SWT kurniakan Ramadan yang terbaik untuk tuan-tuan pada tahun ini. Allah SWT kurniakan kita kekuatan untuk beramal, untuk tambahkan lagi amal-amal soleh kita. Allah Ta'ala terima amal-amal kita, tuan-tuan. Allah Ta'ala terima qiyam kita, puasa kita, sedekah kita, zakat kita, dan seluruh amal kebaikan kita. Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita, dosa-dosa ahli keluarga kita, dosa ibu ayah kita, dosa jiran-jiran kita, dosa sahabat andai kita, dosa-dosa orang yang kita kasihi. Dan Allah Ta'ala lepaskan kita semua dan ahli keluarga kita dan juga orang-orang yang kita kasihi daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala ampunkan dosa kita, Allah Ta'ala maafkan kita, Allah Ta'ala berikan kita kelepasan, Allah Ta'ala
bermurah hati dengan kita. Allah Ta'ala lebih kuranglah dengan kita dalam setiap kesalahan kita ni. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak take kita bertanggungjawabkan kita ke atas setiap kesilapan yang kita lakukan. Allah Ta'ala merahmati kita dengan sebesar-besar rahmat seperti mana yang Allah Ta'ala telah rahmati dengan para Nabi, Siddiqin, para awliya, para salihin. Allah Ta'ala kumpulkan kita bersama-sama dengan mereka, kumpulkan kita bersama-sama dengan orang yang Allah Ta'ala kurniakan kejayaan kepada mereka di dunia dan di akhirat. Allah Ta'ala kumpulkan kita bersama dengan Nabi SAW di hari akhirat. Allah Ta'ala kurniakan kita semua fadilat-fadilat yang Allah Ta'ala nak kurniakan dalam bulan Ramadan ini kepada kita. Allah Ta'ala beri kita dengan sebaik-baik pembalasan yang boleh Allah Ta'ala berikan kepada seluruh hamba-hambanya. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala masukkan kita semua tuan-tuan akhirnya ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu saja daripada saya. Allah Ta'ala wa'ala sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.